Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So kalau ikutkan malam tadi Zul buatkan cara live untuk terangkan di manakah position ataupun level-level penting yang perlu anda tahu secara live semalam. So apa pun pagi ni kita akan tengok perkembangan Bitcoin ada ke mana ke arah pergerakan market berdasarkan kuartal kita tengok iaitu performance hari semalam. So tanpa buang masa lagi kita akan tengokkan di Bitcoin first, kita tengok total market lu berada di mana. So currently total market berada di worth 928 bilion dengan volume 60 bilion dan BTC sikit meningkat daripada 42 ke 43. So ini ada berlaku peningkatan kalau ikutkan secara summary untuk pagi ni. So ini hari Jumaat. Kita tengok macam mana untuk perkembangan iaitu semalam ada peningkatan sebanyak hampir 5% iaitu 4.66% untuk di total market secara keseluruhan. Ikutkan semalam kita tengok 800 lebih je. Tu dah naik 928 bilion. Tu ini kata peningkatan 4.66%. So volume tak banyak, volume still lagi di sini walaupun ada total market meningkat tapi volume tak ada. Kenaikan tu volume tak banyak, so ini kenaikan tu tak support oleh volume. So ini ada potential kita akan berlaku bounce balik. Adakah bounce tidak, kita tunjukkan di chart. So untuk di total market BTC ataupun BTC dominant. BTC dominant kuartal berada di 43 iaitu peningkatan minyak 0.18. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di mana? So Bitcoin berada di almost 21k tu 4.36. So ini first target kita dah sampai ikutkan Fibonacci 1.6 dah pun sampai yang tu ada tunjukkan sebelum ni, nanti tu akan tunjukkan balik. So 4.36. Ethereum berada mana? Ethereum naik 7.31% kepada 1.14. Semalam kita range dalam 1000 bawah 100 lah. Bawah 1100, 1090, 1080. So meaning untuk hari pagi ni kita tengok 1140 hampir 1200 tu 7.30% peningkatan. So disebabkan Ethereum ketika Bitcoin melakukan peningkatan, kita akan tengok harga altcoin yang juga akan melakukan peningkatan. So tengok altcoin yang lain, BNB 5%, untuk di Cardano 3.28, SFP 2.6, Solana 8.37. So agak tinggi untuk Solana, 2.44, Polkadot, Dogecoin 2.6 untuk Polkadot. Lain kita tengok untuk WBTC 5.4, Shiba Inu 3%. Untuk AVAX 10%, untuk Matic terus melakukan peningkatan 19%. Untuk Matic ada 45% untuk minggu ini saja. Untuk Uniswap juga 44%. So ada peningkatan yang drastik untuk beberapa altcoin untuk kuartal minggu ini. So let's kita pergi ke chart. Tanpa bermasa kita akan pergi chart untuk Bitcoin. Apa yang dah berlaku? So semalam ikutkan di 4 hours. So ada terangkan untuk mengenai reversal pattern ni, di mana kita akan ada opportunity untuk berlaku reversal pattern yang ini. So reversal pattern ni adalah point ini adalah left shoulder, head shoulder dan juga inilah point shoulder, right shoulder. So ini kita dah pun sampai. So adakah kita akan breakout? Kita akan tunggu 4 hours. Sekiranya 4 hours itu body candle berjaya close ini dan kita tengok daily pun berjaya close ini, meaning adalah good opportunity untuk di atas dan untuk naik ke atas sampai mana point of breaking kita ialah kita ambil measurement untuk kata inverse and shoulder ataupun head shoulder. Inilah inverse and shoulder. Sebab dia berlaku di bawah kita panggil inverse and shoulder. Kalau berlaku di atas kita panggil head and shoulder. Sama saja, hanya nama saja yang berbeza dan position kuartal pembentukan head shoulder tu berlainan. Tu dia terbalik lah. Sebab itu kita panggil inverse and shoulder. So price target adalah berada dalam 25, almost 25. Ada apa 25 ni adalah kita 26 kita punya measurement daripada Fibonacci itu almost dalam kawasan ikutkan 26.8 kita ada low yang hari itu dan kita breakout terus drop yang bawah. So ada opportunity untuk sampai 26. So kita nak tengok momentum kenaikan ini kuat ataupun tidak, boleh sampai ataupun tidak. Untuk sampai 25, 26 ini at least kita perlu breakout dulu kita punya current high yang ni, high yang lepas iaitu dalam 22.9 ataupun kita boleh kata dalam 23k. So sekiranya daily berjaya close atas 23 tu meaning untuk kita sampai 26k adalah orang kata lebih cerah untuk Bitcoin sampai. Apapun itu hanya short term. Sebab apa semalam ada terangkan kita ada di major support dan major resistance kita, iaitu major support kita berada di 19 ataupun 20k give and take 19.6 dan kata resistance kita berada 19. So meaning
Lepas price jatuh daripada hilang ke support sebelum ni 29 menjadi resistance, jatuh ke support. Now kita ada opportunity untuk price tu rebound balik 29. Sama ada breakout dah, kita akan tengok nanti. Walaupun untuk expectation adalah kita akan nampak arah pergerakan dia akan bound antara support dan resistance. Break mana-mana salah satu break resistance, kita akan more naik atas. Break support bawah ni, kita akan more drop bawah. So itu anda perlu faham untuk arah pergerakan market. Dan untuk inverse and shoulder ni, at least kita perlu breakout dulu yang ni. Breakout ni dengan kuarter 4 hours dan at least daily. Kalau daily lagi strong, kalau 4 hours at least kita nampak mungkin akan berlaku sedikit saja untuk daily besok close, dan daily besok close barulah kita akan ada naik tanpa pun hari Sabtu besok. So hari Sabtu tengoklah untuk 2 minggu dah. 2 minggu dah hari Sabtu dan Ahad kita ada kenaikan quarter dropping. So adakah kenaikan ini akan ada dekat satu untuk naik? So ada opportunity apapun kita akan tengokkan step by step. So macam biasa tu akan reviewkan hari-hari. So anda jangan lupa like dan subscribe, hit button notification untuk dapatkan tu punya analisis setiap hari. So itulah untuk di Bitcoin kali apa yang tu tengokkan. Apapun penaikannya mostly tu nampak short term. Kalau break 29 barulah kita akan sembang boleh lagi harga tertinggi. So itulah untuk Bitcoin. So apa-apa untuk semalam tu ada share juga pembentukan inverse and shoulder ni adalah kuarter tak berapa kuat. Yang kuat kita akan monitor yang ni. Sekiranya kita berlaku yang ni inverse and shoulder, inilah kuarter left shoulder kalau ikutkan nanti. Ada lagi pattern inverse hand shoulder yang Zul monitor dan Zul nak yang ini berlaku. Kalau ini berlaku, meaning kita akan momentum bullish, iaitu regain power dalam market. Kita nampak yang ni left shoulder head, kemudian kita nampak journey ke kawasan 22.3 di mana kita punya cakap tadi. Kalau nak break, nak tengok bull strength, perlu break 23, kemudian kita akan reaction sampai balik ke kawasan trendline ni untuk retest, kemudian dia naik balik. So inilah inverse hand shoulder yang lebih kuat berbanding inverse hand shoulder yang di bawah ini. So itulah yang kata sebab apa kalau ikutkan kita inverse shoulder yang ni, kalau breakout ni kita perlu lagi another confirmation di 23. Tetapi kalau inverse shoulder yang tu baru draw yang lebih besar ni, meaning kita perlu break 23 adalah double confirmation. Kita break ada inverse and shoulder pattern yang reversal, dan juga kita break kita punya level yang penting untuk menandakan buruan itu tengah ataupun bull in control dalam market. So meaning ini adalah kuarter lebih invest holder yang lebih Zoom monitor. Kalau berlaku kita akan tengokkan, tapi step by step macam biasa, like and subscribe, hit notification untuk dapatkan analisis harian, untuk dapatkan kuarter trigger ataupun alert untuk pergerakan ini. So apa pun kita akan tengok dulu step by step. Kali kita akan monitor dulu inverse head shoulder yang kita ada depan mata. So yang tak ada tu biarkan dulu, nanti dah ada nanti kita akan remark. So untuk Bitcoin kali berada di kawasan ini, dan apa ada kawasan ini ikutkan di 5 minute. Sebelum ni tu ada monitor untuk pergerakan ni mana, iaitu swing high ini kita akan monitor. Okey, yang ni swing high ini to swing low ini, breakout ni sampai 1.6, dah pun sampai 1.2, 1.6 kita berada di 21.5. So meaning untuk yang ni 1.2 kita berada trendline, so meaning legit untuk mengatakan ada possible untuk dia drop. So sekiranya ada berlaku kenaikan at least ke 1.6 itu tandanya di 4 hours ataupun daily besok kita akan halving ataupun buat sideways kawasan ni, meaning untuk hari Jumaat close besok pagi kita close daily, so meaning ada confirmation untuk kita melakukan ke atas. So ada possible untuk minggu ni kita ada pump. Sebab apa? Dua minggu lepas kita ada drop, so ada possible juga ada quarter small pump. Ataupun tidak, kita akan tengok macam mana pergerakan market. So apapun breakout ini adalah good untuk kita tengok untuk pergerakan Bitcoin quarter short term untuk sedikit rebound ke atas. So itulah untuk Bitcoin untuk di 4 minute dan 4 hours. Untuk analisis untuk pagi ni, apa-apa kita tengok macam biasa Zul akan updatekan sentiasa di Discord channel sekiranya ada pergerakan asyik. So adakah anda boleh buy? Bergantung kepada anda. Kalau anda short term tak salah anda boleh buy, even kalau 20 around 20k pun kalau anda buy, kalau price jatuh pun still lagi untuk boleh hold untuk long term. Tapi apapun tu dah jual itu, sebab apa, walaupun ada kenaikan, kalau hari siapa holding yes boleh ambil TP sikit. Tapi kalau berlaku dropping, Zul akan buy lagi 17. So kita tengok minggu ni macam mana. Yang tu nak tunggu, kalau ada dapat pun mungkin di ni tunggu inverse shoulder ni. Kalau drop mungkin iaitu baru Zul akan buy. Dan apa-apa kita ada sedikit kuasa ni dah kata berlaku satu, kita ada satu resistance. So ada potensi untuk berlaku rebound. Kalau dia naik sikit pun dia naik, kemudian dia rebound balik, dia kata jatuh balik, rejection dan masuk balik ke bawah ni, meaning ini pertama bull kita dah tak strong, meaning back in kata
in hand in market. So meaning apa yang berlaku, kita akan price push bawah sampai lower ni, break lower, meaning kita akan expected untuk weekly close below 19, meaning confirmation lah 17. So 17 ni tak strength, tak kuat, maknanya yang kuat adalah di kawasan 13. So meaning sekiranya kita loss 19 ni ada opportunity untuk kita dapat massive drop iaitu 13, tapi untuk dapat ni tu nampak mungkin bulan depan baru kita nampak. So meaning untuk bulan ni kuartal selepas nak tunggu Fed meeting iaitu dalam 26-25 hari bulan 7 nanti. So meaning kita akan nampak apa, Bitcoin akan buat consolidation di kawasan ini. So meaning seperti mana kita tengok consolidation yang ini selama 1 bulan daripada last meeting sampai next meeting mungkin dalam masa next, sementara tunggu next meeting, nak cari ayat tu, sementara tunggu next meeting kita akan possibly nampak pergerakan ini iaitu another sideway untuk Bitcoin di dalam kawasan ini. Kemudian apa yang berlaku kalau kita buat pergerakan ini adalah menanda bear flag. So bear flag kita untuk point of breaking, kita tengok dari top ini ke bawah, point of breaking bear flag, meaning sampai sana pas sampai ada potential untuk sampai dalam 10, dan ini adalah kata 8k. So apapun 10k adalah good position untuk long term. So itulah potential boleh berlaku. So ada anda nak buy atau tidak, consider 20k ke bawah adalah consider boleh buy untuk long term. Cuma Zul holding lagi sebab apa, Zul dah ada pun, Zul dah risk, Zul punya duit 50,000 dalam ringgit dalam kuartal crypto ni. So Zul holding Zul apa yang dana yang ada sebab apa, Zul nak collect yang harga bawah ni. Sekiranya price tu drop 17, 14, 10, Zul akan buy untuk long term untuk Bitcoin dan Ethereum sahaja. So bilakah Zul buy, selalunya Zul akan memang Zul setiap kali Zul buy atau sell, Zul akan updatekan di Discord channel. So untuk dapatkan Discord channel macam mana, anda senang saja pergi ke dia punya YouTube membership, klik button join, kemudian lepas anda klik button join, anda akan nampak membership ni. Membership ni akan anda nampak selepas anda join button, anda join into membership saja. Kalau anda nampak tu, anda klik membership, dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord channel. So guys, itulah analisis untuk pagi ni. So apa lagi nak tengok, kita akan pergi ke ruangan komen kejap. So ruangan komen ikutkan yang semalam tu dah reply, tak ada yang request untuk chat mana, ikutkan banyak yang kuota dah request untuk secara live. So secara live tu anda boleh request, mostly kalau siapa yang ahli membership dia request di secara live, memang tu akan prioritikan kepada ahli membership YouTube channel tu. So, yang lain ataupun yang subscriber tak masalah, tu akan buat juga, tapi selepas tu buat kuota untuk ahli membership. So apapun setiap pertanyaan anda tu akan cuba jawab sebaik boleh. So untuk di komen tak ada untuk pagi ni untuk tengok. So kita akan tengok sikit untuk indeks lain. Kita akan tengok chart lain, iaitu kita tengok DXY iaitu dolar. So dolar ini apa yang berlaku, sekiranya dolar naik, kita akan nampak Bitcoin akan drop. So Zul ada monitor untuk pergerakan ni, ialah kata falling wedge untuk kata USD dollar DX. So meaning apa yang berlaku, kita dah expectkan daripada atas ni kita drop, sudah drop. So adakah potential untuk naik? So mostly untuk dia drop lah, kita akan ada expectation untuk dia boleh drop. Breakout wedge ni point breaking adalah 102. So dropping untuk DXY ataupun dolar ni, meaning ada opportunity untuk Bitcoin. Tadi macam cakap, Bitcoin ada opportunity untuk dapat at least 26k. So ini apa yang berlaku, ada potential untuk DXY jatuh kawasan ni, kemudian Bitcoin naik at least sampai 26k based on punya target tadi, kemudian dolar akan regain balik. Tu bila regain balik, apa yang berlaku, kuartal dolar Bitcoin ataupun market crypto akan drop balik. So itu ada potential boleh berlaku. So meaning untuk short term ada possible kita naik sampai 26, apapun kita still lagi perlu break 23 kita, 23k. Kalau break tu barulah kita ada sedikit percentage yang tinggi untuk melakukan hit ke dalam 26. So meaning untuk DXY pun ada opportunity, dan kita walaupun jatuh ni bukanlah 100% akan jatuh, dia ada boleh juga bounce. So meaning kalau dia bounce balik kawasan ni, apa yang berlaku, bounce untuk dolar ni, apa yang berlaku di Bitcoin akan drop bawah, dan sekiranya Bitcoin close weekly below 19.6, so meaning DXY ada opportunity untuk breakout bear flag ni, kuartal bear pattern ni. Bila breakout bear pattern ni, meaning dia akan expected naik ke atas, di mana kita ada target at least 1.6 kita, iaitu 107. Tu dah remark kan ni, 107 ni, kenapa, dari mana dah tu 107 ni, iaitu daripada Fibonacci ni, iaitu swing high ni to swing low ni, breaking kita punya resistance, kemudian 1.6 adalah berada 107. So itu adalah potential untuk berlaku di SY. Dua arah yang dudukkan, apapun confirmation, breakout yang line merah ni kita akan drop bawah untuk DXY, meaning kuartal pump untuk Bitcoin. Kalau dia rebound balik ke atas, meaning kuartal kita punya Bitcoin tak akan melakukan kenaikan. So itulah untuk DXY. So Nasdaq, kita akan Nasdaq juga apa yang berlaku di Nasdaq sedikit melakukan peningkatan. So untuk di Nasdaq, kita tengok Nasdaq dah break almost sampai ke kawasan dia punya resistance ni. So ini apa berlaku, untuk sedikit ada lagi pump
So meaning kalau berlaku rejection balik, kalau Nasdaq berjaya breakout ini, so meaning align dengan kita tengok dollar drop sikit, iaitu dollar drop ke bawah, iaitu break kita resistance. So meaning Nasdaq ada opportunity untuk anda atas. So bila Nasdaq naik, kuartal US 30 pun naik, US S&P 500 pun naik, so meaning kita nampak Bitcoin akan turut melakukan peningkatan. So ada correlation untuk pergerakan di kuartal chart ini. Tengok kata US30 pun currently berada resistance, so adakah boleh break? So kalau break juga sama, kita ada level yang penting juga, break ini juga barulah kita akan nampak sedikit momentum untuk atas, di mana kita ada kuartal resistance ni di mana 1.6 adalah 31.9k. So 31.9k boleh sampai, kemudian meaning Bitcoin juga akan melakukan peningkatan. So anda perlu tengok chart-chart ni untuk dapatkan kata more data. Adakah Bitcoin tu naik boleh legit tidak? So tadi kita tengok kenaikan Bitcoin boleh berlaku sekiranya DSY ni terus drop, dan nak drop lagi bagaimana? Kita tengok DSY ni breakout line merah tu draw ni, meaning kita akan expected DSY akan drop lagi, USD dollar akan drop lagi. So meaning apa yang berlaku, Bitcoin ada opportunity untuk naik, di mana kita nampak reversal pattern yang tadi. So cross check antara mana kata antara 2-3 chart, so anda akan dapat buat keputusan dengan kata tepat. So meaning untuk Bitcoin akan tunggu dulu confirmation banyak lagi. Confirmation kita tak boleh mengatakan terus jadi. So confirmation utama untuk yang ni, at least kita akan break ini untuk sampai 22 mungkin kita akan retrace balik. Retrace tu kita akan monitor another pattern yang lain. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni, sedikit analisis untuk Zul untuk anda, di mana kita tengok pergerakan Bitcoin ada sedikit momentum release bound, tapi pun kita tak dapat confirmation lagi. So Rapi tengok macam mana, adakah kita dapat confirmation untuk break 23 ataupun break 29. So untuk level yang penting kali, kalau break 23 at least kita boleh 26, di mana major resistance kita berada di 29. Kalau kita break 19.6, meaning kita akan drop more below, iaitu tak nampak 17 ni kata strong, expected kita akan drop more below, iaitu di kawasan 14k ke 13k. So itulah next kawasan Dubai, dan Zul akan buy sedikit banyak lah di kawasan di 14k dan 17k. Guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa anda lagi secara live malam ni. Hari Jumaat, yes ada live. So Jumaat malam ni pukul 10 malam ke 11 malam macam biasa, dan jumpa anda next review juga hari Sabtu. So Assalamualaikum, jumpa lagi. Like and subscribe. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.